السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri rahmat dan nikmat kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung tafsir suratul Baqarah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sambung pada ayat yang ke 215. Pada bulan yang lepas kita telah sebut berkenaan dengan ummatan wahidah berdasar kepada ayat kana an-nas ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia ni asalnya umat yang satu. Jadi apa yang boleh kita sebut di sini, bahawa manusia ni apabila dia nak bersatu di atas satu perkara, dia tidak boleh mengira perbezaan yang ada. Dia kira kesamaan yang ada bagi suatu orang yang kita nak bersatu di atas landasan Islam. Dia tak boleh nak kira perbezaan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kepada ahli kitab, Qul ya ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahli kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa baini wa bainakum. Datanglah, mari duduk, tengok yang mana yang sama di antara kita berdua. Barulah sampai kepada ummah wahidah yang kita sebut pada bulan lepas. Kemudian Allah Ta'ala sebut am hasibtum an tadkhulul jannah, bahawa masuk syurga ni bukan satu benda yang mudah. Manusia akan diuji oleh Allah Ta'ala sebagaimana mathalul ladzina khalau min qablikum, yang telah diuji umat telah sebelum daripada kamu, massathumul ba'sa wad dharra, mereka digoncang, mereka mereka menerima kesengsaraan dan macam-macam lagi cobaan yang mereka terima, sehingga beratnya cobaan tersebut. Mata nasrullah, bila pertolongan Allah? Sehingga tanya begitu, ala inna nasrallahi qarib, dan pertolongan Allah Ta'ala itu hampir. Pada hari ini, pada ayat yang ke-215, يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Baik. Ayat yang ke-215 ni mengenai infak. Selain daripada zakat, ada yang disebut sebagai infak. Dan saya telah sebut pada perkara yang lepas, kalau tuan-tuan ingat, bahawa perbezaan zaman Nabi SAW, beza di antara mukmin dan munafik apabila diseru dua perkara. Yang pertama infak, yang kedua jihad. Kerana orang munafik, dia tidak akan buat dua perkara ini. Dia sayang kepada harta dia dan dia sayang kepada nyawa dia.
sayang kepada nyawa untuk menegakkan kalimah Allah, dan sayang kepada harta. Kalau kita buka sikit, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul munafiqun, apa yang Allah Subhanahu wa taala cerita perkataan orang munafik itu begitu tajam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, buat apa kita nak bersedekah kepada, kita nak infak kepada Muhammad. Dia kata begitu sampai tahap, kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut begitu terang dalam Al-Quranul Karim itu dia sebut yang pertama, dia nak halau Nabi SAW. Yaquluna in raja'na il Madinah, itu saya sebut sikit sifat munafik. Yakhrujanna al-azzu minha al-adhal, orang yang mulia akan menghalau orang-orang yang hina. Dianggap bahawa Nabi SAW mai ke Mekah ni sebagai seorang pendatang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah sebut, dan dia sebut juga pada orang ramai-ramai, humul ladina yaquluna la yunfiqu alama inda Rasulullah. Dia kata, apa yang mereka sebut, kata orang munafik ini, iaitu mereka mengatakan kepada orang Islam di Madinah yang menolong Rasulullah dan orang Muhajirin ketika mana berhijrah. Surah Munafikin ayat ke-7. Janganlah kamu membelanjakan harta kamu kepada orang yang bersama Rasulullah, supaya mereka bersurai meninggalkannya. Kekuatan infak yang ada pada orang mukmin pada zaman hari itu menyebabkan orang munafik rasa iri hati, dan mereka kata, jangan sekali-kali kita infak apa sahaja kepada Rasulullah dan orang Muhajir. Itu yang mereka buat. Baik. Ayat ini, yas'alunaka madza yunfiqun. Kemana infak ni untuk agama ni, kemana? Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan, apa yang mereka infakkan, apa yang mereka sedekahkan. Jawablah, infak dan sedekah selain daripada zakat ni, selain daripada zakat. Apa sahaja harta kamu yang kamu nafkahkan, naklah kamu beri kepada ibu bapa kamu. Wajib sebagai tanggungan kamu. Ibu bapa kamu, kaum kerabat kamu, wal yatama, anak-anak yatim, dan juga orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan kerana putus bekalan di tengah jalan. Maka ini semua golongan-golongan telah dibahagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini nak jelas kepada kita bahawa mereka bertanya kepada Rasulullah macam mana nak infak. Maka mengikut pendapat Ibnu Abbas, kalau kita tengok dalam Ibnu Kathir dan Mujahid, Allah Ta'ala jawab dengan cara, apa sahaja kamu nafkahkan diberi kepada ibu bapa kamu. Apa sahaja yang kamu tanggung ibu bapa kamu, orang miskin, itu jalan yang kamu harus keluarkan harta kamu. Ada yang dinamakan sebagai zakat. Innamas sadaqal fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallaf. Allah Taala sebutlah Quran. Sedekah itu untuk yang pertama al fuqara, orang fakir. Orang fakir yang dia cari makan hari itu cukup untuk hari itu sahaja. Wal masakin, orang miskin, kekurangan harta. Wal amilin, orang yang mengutip zakat, orang yang jihad fi sabilillah, itu termasuklah asnaf yang kita kena bagi. Memang harta dia. Alhamdulillah di sini ada cakna kepada asnaf, masuklah kampung semua, satu benda yang baik lah, satu benda yang dikira benda yang baik. Nak banding dengan beberapa tempat yang mana tahu kutip zakat fitrah, zakat orang bagi kepada dia, tapi nak bagi tu orang miskin kena berulang alik pula jabat tu, pergi mari habis duit, tambah teksi, tambah bas, nak dapatkan hak dia, sedangkan itu hak dia. Itu orang panggil pengurusan tidak kena dengan ajaran agama dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sampai bila-bila kita nak bagi pada dia, nak bagi supaya dia dapat meneruskan kehidupan dia. Mungkin dia dapat buat modal di atas apa yang kita bagi dan meneruskan kehidupan. Kerana Islam tidak boleh kita hidup dan sentiasa meminta-minta. Kita hendaklah berusaha dan meminta-minta ni boleh kata lah sekali. Kena jana ekonomi dan sebagainya, kena meniaga, kalau hak pandai meniaga, kena buat apa sahaja untuk cari rezeki. Sesungguhnya bumi Allah ini sangatlah luas untuk orang tu cari rezeki. Dan jangan jadikan alasan bahawa tidak ada
rezeki, tidak ada rezeki ni, lalu kita tidak bersedekah. Orang yang tidak, orang zaman sahabat Nabi SAW ada masa musim kemarau yang tidak ada rezeki, tapi sedekah mereka tidak tinggal, dan mereka berada pada tahap yang paling tinggi kalau bab sedekah, kerana mereka menyedekahkan, mereka menginfakkan harta yang paling mereka sayang untuk Allah dan Rasul. Itu paling tinggi, beri benda yang kita sayang. Satu lagi, beri benda yang kita perlukan, benda itu paling tinggi pahala sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tunfiqun mimma tuhibbun. Infak di atas apa yang kita sayang. Sangatlah susah kita nak buat, tetapi generasi para sahabat telah pun menunjukkan satu benda perkara yang sangat baik kepada kita. Baik. Kemudian ayat 216, ayat fardu jihad, kewajipan berjihad. Hukum kewajipan berperang diulang sekali lagi. Sebelum pada ini kita telah baca berkenaan dengan berperang, dan saya telah sebut beberapa perkara di dalam masalah peperangan. Cuma sekarang ni kita kena tahu bahawa hukum berperang ini adalah hukum yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampak macam tak molek dan tidak suka untuk berperang, tetapi Allah Ta'ala sebutlah ayat ni, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik, apa makna dia? Diwajibkan ke atas kamu berperang, padahal berperang itulah sesuatu yang kamu benci. Keluar menyerahkan nyawa pada Allah Ta'ala, hati rasa berat, tetapi boleh jadi yang kamu benci itu padahal amat baik bagi kamu. Apabila kamu berperang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu mati syahid, dijanjikan syurga oleh Allah. Sehingga kan dalam peperangan Badar, orang ni mati syahid satu hak, hak tidak mati syahid disebut sebagai ahli Badar, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mati syahid, dia balik semula lepas daripada itu, tapi dia digelar sebagai ahli Badar, orang yang turut bersama berperang dengan Nabi SAW pada peringkat awal yang kita sebut sebagai orang ahli Badar. Mereka dijanjikan syurga oleh Nabi. Sedangkan berperang itu satu benda yang cukup manusia tidak mahu kalau boleh, tetapi Allah Ta'ala suruh berperang. Dan kita telah sebut sebelum pada ini, berperanglah li'i'la'illahi kalimatullah. Li'i'la'illah, kita mestilah meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Tidak ada niat yang lain dalam masalah berperang. Dalam peperangan mesti ada persiapan. Mesti ada persiapan. Wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tak boleh berperang dengan begitu tidak ada persiapan. Hatta dalam peperangan Badar, persiapan yang paling sikit dibuat oleh Nabi SAW. Dari segi kelengkapannya tidak ada, sehingga kan ada yang bawa pedang hanya 2 bilah, dan selebih daripada itu gunakan pelepah tamar sahaja, dan selebih daripada itu tidak ada dah pelepah tamar, hanya guna lengan sahaja untuk menjadi perisai daripada serangan musuh. Tetapi persiapan itu mesti ada. Mana boleh seseorang yang nak berperang dengan tidak ada persiapan, dan tidak boleh lengah-lengahkan hukuman berperang, sebagaimana yang disebut cerita seorang sahabat Nabi SAW apabila mereka melengah-lengahkan peperangan sehingga tidak pergi berperang. Karena saya sebut tadi, hanya orang munafik sahaja beri alasan untuk berperang. Sahabat Nabi ni mereka tidak munafik, tetapi orang panggil acuh tidak acuh dalam masalah berperang, sehingga dipulau oleh Nabi SAW, sehingga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang memerikkan sahabat ini bukan sahaja di pulau, salam dia orang tidak jawab, malahan sampai utusan kepada dia daripada Nabi SAW supaya berpisah dengan isteri dia. Dia kata aku tak boleh duduk itu. Tak kawan tak apa lagi tak, tapi Nabi suruh pisah dengan isteri tak boleh. Isteri tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan pun sama juga lah. Masuk ke saya tak?
Duk lama-lama tak boleh ingat ke isteri, kena balik. Kecuali banyak isteri. Kau macam mana Muhammad? Baik. Lalu orang ni dia rasa begitu, dia rasa tak boleh duduk dah. Pergi di tempat ni orang tak tegur dia kerana melengah-lengahkan masalah jihad. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat mengampuni dia. Baik, cuma apa yang kita kena tahu bahawa jihad diwajibkan kepada setiap individu. Dan orang tidak mampu berjihad harus memberikan bantuan kepada jihad tersebut. Inna bil Madinah, Nabi kata sungguhnya di Madinah itu, inna fil Madinah, di Madinah itu ada orang yang mereka turun bukit bersama dengan kita, mereka berjalan sekali dengan kita, mereka dapat pahala sama dengan kita, tetapi mereka tidak boleh bersama dengan kita oleh kerana keuzuran yang ada pada mereka. Lalu sahabat tanya, siapa Rasulullah? Orang itu, mereka ada keuzuran dan tidak bersama dengan kita. Maknanya dia ada satu benda yang menyekat dia untuk berperang, itu keuzuran, sakit. Tetapi dia bagi harta untuk umat Islam berperang, lalu dia juga dikira pahala sama dengan orang berjihad. Sama dengan orang berjihad. Itu kita kena faham. Jadi setiap individu tak boleh lari daripada itu. Oleh kerana itu, satu hadis, kalau kita tengok Ibnu Katsir mengatakan sebuah hadis sahih. Hadis sahih kalau kita tengok di sini dalam riwayat Muslim. Man mata walam yaghru ma mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata mitatan jahiliyah. Dalam lafaz yang lain, mata ala syu'batin minan nifaq, yang bermaksud barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia tidak pernah ikut berperang dan tidak pernah berkeinginan dalam hatinya untuk berperang, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Lalu kita tidak ikut sama berperang oleh kerana undang-undang dunia yang mengawal kita pada hari ini, tetapi hati kita tu kena ada untuk mati syahid. Hati kita kena ada. Orang yang kena tangkap ISIS, ada seorang tu kena ada niat untuk berperang, kena tangkap. Takut juga nak sebut ni sebab kena ada niat lah. Mari Ayub Khan mampu kerah kita. Tak boleh kira buat putus wayar orang panggil. Buat putus wayar, mari serang ni perlih kata ada pengganah, cek tak ada pun pengganah di perlih. Hak banyak sekali ISIS ni mari daripada Kedah, kawasan-kawasan pendalaman. Tu tanya tu, ada Bukit Aman, jangan tanya saya, tanya dia. Bila dikaji golongan-golongan hak ISIS hak di Syria ni banyak daripada Kedah. Di Perlis tak ada seorang apa. Tapi mari serang di Bukit Jeneh tu buat apa? Sampai mati orang, sampai gugur kandungan, buat apa? Mujahad. Tu memang satu sekali. Minta maaf lah, semangat sikit. Dah, sepatutnya kena siasat dulu. Apa mari serang begitu, kena siasat dulu. Disiasat dulu, kita tengok dulu macam mana, apa silver hak dia mengajar. Tak betul sama sekali. Sampai mati orang-orang. Allahu Akbar. Siapa nak bertanggungjawab ni? Dia ikut ke orang bodoh. Ada seorang hak bodoh tu, ada dah mengarah jaki tu duduk di mana dah. Masuklah gua di mana dah. Dia ikut kat tu. Seorang tu putus wayar, habis jadi putus piu habis. Cerdik-cerdik mengaji pun habis jadi bodoh. Dia ikut ke orang bodoh. Faham tak tu? Minta maaf lah saya kata terus je. Sebab apa saya kata terus tu? Sebab kemungkarannya nyata dan terang, kerosakannya nyata dan terang. Semua orang tahu benda tu. Allahu Akbar. Sebab kita cerita bab jihad ni kena semangat sikit. Tapi kena sebut di sini bahawa, tuan-tuan tengok, lalu kita kena ada niat untuk meninggi kalimah Allah tu, kena ada niat walaupun sikit. Kalau ikut hadis sahih ni, mata mitatan jahiliyah, mati jahiliyah. Mati jahiliyah, kena faham lah. Hiduplah keadaan semayang apa, tapi tidak ada semangat untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa cara sekalipun, maka mati itu mati jahiliyah. Nabi sebut dua perkara sini, tengok. Sedangkan dia tidak pernah berikut berperang, dia meninggal dunia dan tidak pernah berkeinginan di hatinya untuk meninggikan kalimah Allah untuk berperang. Maka orang yang tidak mampu ada keinginan lah, hati pun cukup dah. Keinginan apa? Keinginan untuk mati syahid.
keinginan untuk mati syahid, dan berkeinginan untuk meninggi kalimah Allah Ta'ala. Lepas tu kalau orang Palestin ke mana mari, tuan-tuan bagilah. Kalau betul-betul dia tu mari dengan kerajaan ke siapa ke mari minta sumbangan untuk Palestin, kita kena bagi. Sebab itulah benda yang boleh mengalir semangat kita duduk situ, nak meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang mari, orang kena siksa sekarang ni, wilayah bergolak di Kashmir, sampai kena kepung oleh kerajaan India. Berapa lama kena kepung dari sudut makanan apa semua sekali. Teruk umat Islam dia kerjakan begitu teruk. Kita nak pergi tak boleh pergi kerana undang-undang yang menyekat kita. Kita akan dituduh sebab macam-macam. Tetapi niat untuk meninggikan kalimah Allah tu kena ada. Kalau berdasar kepada hadis yang kita baca kali ini. Satu hadis lagi Nabi SAW sebut, la hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyatun wa idas tumfirtum fanfiru. Hadis ini kalau kita tengok hadis daripada Sahih Bukhari dan hadis Muslim. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembebasan kota Mekah, akan tetapi gantinya jihad dan niat yang baik. Jihad dan niat untuk berjihad di jalan Allah, niat yang baik untuk mati syahid. Maka itu dikira pahala lebih kurang sama dengan hijrah. Bila kau dituntut untuk berangkat ke medan perang, maka berangkatlah. Apabila ketua ulul amri kata kita perang, maka kena perang. Tidak ada seorang pun boleh terkecuali daripada itu, kecuali ada sebab yang menguzurkan diri. Kerana perang ini arahan daripada ulul amri. Kita hidup dalam keadaan negara yang aman, alhamdulillah, tidak ada peperangan. Sebab itu kalau kita tengok semangat roh, semangat lawan penjajah ini ditiup oleh para ulama di zaman dulu. Nama Tok Janggut, nama Datuk Bahama. Mereka hanya di-highlight sebagai seorang pahlawan, tetapi mereka tidak nampak bahawa itu adalah ulama. Kalau kita baca sejarah dia, dengan siapa dia mengaji, dekat mana dia mengaji. Begitu juga dengan Abdul Rahman Limbong di Terengganu, Tok Paloh, itu pejuang-pejuang di Terengganu. Semua itu mereka orang yang berjuang menentang penjajah. Bukan sahaja dia menentang penjajah naikkan cukai semua sekali, dia menentang ideologi yang dibawa oleh penjajah itu. Dan penjajah menjajah ideologi kita sampai ke sekarang. Walaupun kita tidak ada lagi penjajahan, tetapi ideologi penjajah tu masih lagi duduk dalam kepala kita. Semayang di masjid surau, semayang saja, masyarakat jangan duk ambil tahu. Tuan-tuan rahmati Allah, seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia boleh sebut yang ni halal, yang ni haram, dia masuk surga dulu. Nak banding untuk guru pondok yang mengajar di pondok, nak banding ustaz yang mengajar di masjid. Ustaz, tok guru pondok yang mengajar di pondok di masjid ni, dia boleh sebut benda hak dalam pondok dia aja. Tak boleh pakai begini, tak boleh buat begitu, tak boleh begini. Tapi nak mendidik masyarakat keseluruhan tu tak boleh. Tetapi seorang pemimpin yang ada kuasa, yang memerintah sebuah negeri ke sebuah negara, ke kawasan dia, yang dia buat undang-undang dalam negara negeri dia tersebut, orang jadi bertakwa kepada Allah dengan sebab dia, masuk syurga dia. Tetapi orang yang menjadi pemimpin yang tidak melaksanakan amanah dia, tak bau syurga. Nabi kata dalam hadis, tak bau syurga. Yang bau syurga tu boleh puluh-puluh tahun dapat dihidup, orang ni tak bau syurga. Kesian ke dia tak bau syurga? Bila ada pemimpin yang tak laksana amanah ni, kita kesian ke dia sebab dia tak bau syurga. Dah kita nak macam mana kita kesian ke dia? Kita heret turun, nanti orang lain pula. Boleh ke dia? Kena kesian ke dia lah. Kalau tidak, tak bau syurga ke dia. Kalau tak sokong lagi, kita heret turun, nanti orang lain pula. Tak payah Malaysia ni tak kena berperang apa, boh deposit 5,000 boleh ya. Kan macam mana dah? Tu bagi orang hak terima demokrasi. Ada pendapat hak terima demokrasi, dia taat je. Tak kira mengundi-mengundi ni haram dan sebagainya. Itu dia punya pasal lah, kena tanya dia lah tu. Baik. Cuma nak sebut bahawa jihad ni mungkin benda tu kamu benci, tapi dia baik. Terbunuh diri kamu, tapi wahwa khairul lakum, dia baik bagi kamu. Dapat syurga Allah Ta'ala. Dan ada benda yang kamu kira baik, tetapi sebenarnya tidak manfaat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Manfaat dan mudaratnya hanya Allah sahaja mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui apa pun. Jadi ketetapan satu perkara yang kita nampak tidak elok, tetapi Allah Ta'ala suruh kita buat, sebenarnya itu satu benda yang amat elok.
fikiran kita kata molek, tetapi Allah Ta'ala tidak benarkan kita buat benda tu, maka benda tu tidak elok. Boleh faham ni? Baik. Ayat yang ke-217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik. Ayat 217 ni dia ada usul pada ayat inilah. Yang pertama sekali, apabila Nabi suruh sahabat pergi berperang, dia berperang tu pada bulan Jamadil Akhir, Jamadus Sani dia panggil, Jamadil Akhir lah. Lepas Jamadil Akhir tu ada bulan Rejab, ya. Lepas tu sahabat pun pergilah berperang. Bila berperang, tiba-tiba terkena bulan haram. Mungkin kiraan macam mana tak kena, tak tahulah. Kena bulan haram, iaitu Jamadil awal, Jamadil akhir, Rejab. Bulan Rejab tu bulan haram, tak boleh berperang tu kerana bulan haram. Musyrikin Mekah kita tanya tu adalah tanya untuk macam nak perlilah, seolah-olah Muhammad ni kata mulia sangat bulan haram, tetapi bila sampai masa puak-puak dia berperang juga pada bulan haram. Jadi terkena bulan haram, Allah Ta'ala beri keampunan sebagaimana ayat ini, yas'alunaka 'anis syahril haram, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Bulan haram ni kena ingat dah, Rejab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan bulan ni bulan Muharram. 4 bulan ni dia panggil Ashhurul Hurum, bulan haram. Bulan haram ni Allah Ta'ala sebut wala tazlimu fihinna anfusahum, jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan haram ni. Menzalimi orang lain pun tak boleh, menzalimi diri kita pun tak boleh. Dan ibadah-ibadah pada bulan haram ni bawah sikit daripada ibadah pada bulan Ramadan. Puasa pada ba'dal maktubah, Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut afdalus siyam, seafdal puasa selepas daripada wajibkan puasa Ramadan. Selepas Ramadan itu puasa-puasa pada bulan haram. Dan kita puasa alhamdulillah. Dah ada hari Tasu'ah, ada hari Ashura. Kalau orang rajin lagi boleh tambah lagi sebelah pada hari ini, mengikut pendapat Syaukani. Ada puasa 9-10, ada puasa 9-10-11, ada puasa 10 saja yang paling minimum, 10 saja. Ada 4 cara yang paling afdal, 9 dan juga 10. Jadi kita puasa 9-10, nak tambah sebelah boleh, tak ada masalah. Tapi Nabi marah kita puasa hari-hari marah. Kalau hak minat puasa selang sehari. Tu kelebihan bulan haram. Jawablah Muhammad, katakanlah berperang pada bulan haram tu dosa besar, tetapi menghalang manusia dari Allah tu lagi besar. Ini cara Tuhan jawab. Dia perli kita tanya Nabi, berperang pada bulan haram macam mana Muhammad? Dia tahu dah tak boleh. Sebab Nabi yang bersungguh kempen jangan berperang pada bulan haram. Tiba-tiba Nabi kirim sahabat terperang, orang panggil dah. Bukan sengaja nak berperang, tapi ni makna tak sengaja lah. Duk kira ke bulan Jamadil Akhir, kena ke bulan Rejab. Bila jadi begitu, dia tanya Nabi, macam mana Muhammad berperang pada bulan haram? Kita tanya Nabi. Kalau tanya aku tak apa dah, mampu gerak dah. Tak ada arah tanya Nabi dah. Nabi tanya Nabi keluar hukum lah. Nabi kata berperang pada bulan haram, qul qitalu fi kabir, dosa besar, tak boleh berperang pada bulan haram.
Tetapi yang lebih besar lagi, menghalang manusia daripada jalan Allah, itu lebih besar lagi. Aku pergi berperang ni kerana mereka tersilap. Tersilap tidak dikira. Kamu ni apabila mari ayat Allah Ta'ala, kamu halang orang, dan kamu halang diri kamu daripada jalan Allah, kafir kepada Allah. Tengok berapa Tuhan sebut. Kul kita wasaddun an sabilillah wa kufrum bih wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi min akbaru indallah. Kafir kepada Allah, menghalang manusia daripada beribadah masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduk di sekitarnya. Halang orang masuk buat amal ibadah, halang daripada Allah, lebih besar dosanya di sisi Allah. Nak banding daripada yang kamu rasa puak-puak kami itu berdosa kerana berperang pada bulan haram. Itu jawapan. Boleh faham ni? Baik. Dan al-fitnatu wal-fitnatu akbaru minal qats. Dan dosa buat fitnah itu lebih besar dosa daripada membunuh. Fitnah di sini maksud asyirk. Syirik. Fitnah di sini maksud asyirk wal kufr. Ini kalau boleh buka Tafsirus Sa'di, dah disebut oleh saya buka hari ini, itu Tafsirun Nasafi pun sebut begitu juga, dan beberapa kitab tafsir seperti Anwarul Bayan, At-Tabari dan sebagainya. Semua boleh kata ulama tafsir sebut al-fitnatu asyaddu min akbaru minal qats, iaitu dosa membuat fitnah. Dosa membuat fitnah lebih besar daripada membunuh, iaitu dosa fitnah kufur itu sendiri. Setengah daripada orang disebut guna ayat ni, mu tak boleh fitnah aku, besar pada bunuh lagi dia. Salah guna ayat, salah istidlal dia panggil. Kita sebut sikit salah istidlal ni. Saya tak sebut lagi. Dalam kitab Fawzul Kabir min Usul Tafsir karangan Syah Waliullah Ad-Dahlawi, orang yang mengajar tafsir ni dia kena mengaji kitab Fawzul Kabir. Macam-macam mana pun dia kena mengaji. Seseorang tidak dibenarkan untuk mendampingkan diri, mencuburi, terjun dalam bidang tafsir jikalau dia tidak baca kitab Fawzul Kabir bi Usul Tafsir. Kenapa saya sebut gitu? Yang pertama, Syah Waliullah Ad-Dahlawi dia letak 5 perkara untuk memahami Quran. 5 perkara. Kena tahu makna Quran, kena tahu cara Allah Ta'ala meletakkan ayat, kena tahu ilmu orang panggil dalam Quran tu ayat-ayat berkenaan dengan akidah dan sebagainya. Itu disebut dalam kitab Fawzul Kabir. Hak last tu, hak nombor 5 tu. Hak nombor 5 adalah kena hafal beberapa ayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul, yang mana orang yang nak menafsirkan Quran kena hafal benda tu, dan tidak boleh dia tak hafal benda tu. Kalau tak hafal, menjadi kesilapan dalam menafsirkan ayat dan salah daripada sudut istidlal. Sebab semua orang yang ngaji tafsir, mengajar tafsir, tuan-tuan tanya, ustaz mengaji tak kitab Fawzul Kabir bil Usul Tafsir? Kalau dia kata tak mengaji lagi, tuan-tuan tak usah kata apalah, cuma tuan-tuan senyap begitulah. Dia tafsir juga tetapi tidak mendalam. Kerana kelebihan Syah Waliullah Ad-Dahlawi ni, kelebihan dia Tuhan bagi, Masya Allah, Allah Ta'ala saja tahu. Dia tulis kitab dia tu Tafawzul Kabir fi Usul Tafsir ni, sehingga orang rasa kagum satu. Dawa baca kitab dia jadi tahu habis kitab-kitab usul tafsir lain. Sebab tafsir kan banyak lah. Ibn Utsaimin satu lagi hebat juga tulis, tak nafilah, tetapi tak boleh lawan dengan tulisan. Dan tulisan asal Syah Waliullah Ad-Dahlawi dalam masalah kitab Fawzul Kabir fi Usul Tafsir ni, asal dia tulisan Parsi. Tulisan Parsi asal. Terjemahan kali pertama adalah bahasa Arab tapi tidak lengkap. Terjemahan kali kedua oleh Maulana Husin Al-Qasimi. Maulana Husin lah yang orang panggil melengkapkan usul tafsir ini dengan terjemahan yang betul. Saya mengaji dua-dua. Hak tak lengkap pun kita mengaji, hak lengkap pun kita mengaji. Hak tak lengkap tu start syarah gitu. Malah kata ni tak lengkap, ni tak lengkap. Mengaji dengan tak lengkap gitu. Pahala-pahala dua lagi.
Sehinggalah ada penafsiran yang kedua yang lengkap. Masa nak ngaji tu beri pilihan, awak nak ngaji bahasa Parsi, dalam Parsi ke dalam bahasa Arab. Kita mana reti bahasa Parsi. Nah, tapi asal kita itulah bahasa Parsi. Ada lagi dicetak. Sekarang ni dicetak dalam bahasa Inggeris pun ada. Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir. Bagi orang yang pandai bahasa Inggeris. Boleh tengok dalam PDF, dalam internet ada. Boleh tengok. Bahasa Melayu saya tak pasti ada ke tak lagi. Saya rasa macam tak ada lagi. Sebab bahasa yang digunakan oleh Syah Waliullah tu bahasa yang indah, satu. Yang kedua, bila baca dia tu, Allah, baca usul dia tu, kita nampak gaya Al-Quran bercakap dengan manusia tu. Cukup hebat. Tuhan bagi kepada dia. Jadi apa yang kita nak kaitkan ini, ramai orang yang salah istilah dalam bab ni kerana dia tidak menghafal asbabun nuzul. Bukan semua ayat ada asbabun nuzul, tidak. Walaupun disebut oleh ulama, ni asbabun nuzul dia begini, asbabun nuzul dia begini, asbabun nuzul dia. Kalau kita boleh buka tafsir Al-Bayan ma'asbabun nuzul, disebut asbabun nuzul, tapi tidak semua betul, tidak semua ada asbabun nuzul, tidak semua diterima. Ada benda poin-poin yang penting yang perlu kita faham. Sebab apa turunnya ayat ni? InsyaAllah kita masuk ayat tu, kita akan faham benda tu. Tapi perbahasan tu kena dengar elok-elok lah. Kalau tidak, tak faham. Sebab apa ditekankan asbabun nuzul pada ayat ini? Kerana takut salah tafsir, satu, takut salah faham berkenaan dengan ayat itu. Itu perkara yang biasa berlaku. Bila orang ngajar tafsir, dia tak tahu benda tu asbabun nuzul yang perlu dihafal, yang perlu difahamkan dengan betul-betul, dia akan jadi salah menafsirkan ayat tersebut. Bila salah menafsirkan ayat tersebut, jadi anak murid tu terimalah keadaan salah. Tu yang paling takut. Sebab tu orang yang nak menceburi dalam bidang mengajar tafsir ni, dia kena baca hampir semua usul tafsir. Lebih kurang 50-60 buah kitab. Alhamdulillah, Maulana Hussein Ali Alwani mengumpulkan 50 buah tu menjadi kaedah tafsir yang kita buat daurah 2 tahun lepas bulan puasa tu. Alah, saya rasa lega rasa. Nah, rasa lega sebab orang yang pergi daurah tu rasanya boleh nampak dah Quran tu. Mana tafsirnya, mana takhwifnya, mana dia boleh pecahkan menjadi satu perkataan. Sehinggalah kita dapat pada hari ini. Alhamdulillah. Wala yazaluna yuqatiluna, dan mereka tidak berhenti-henti memerangi kamu. Sebenarnya mereka tidak berhenti memerangi kamu sampai kamu dapat mengembalikan kamu daripada agama jadi kekafiran. Mereka tidak akan berhenti lawan kamu Muhammad sehingga kamu murtad. Kesungguhan orang untuk memurtadkan Islam, mereka tak akan berhenti kerja mereka. Mereka tak akan lena tidur, mereka tidak akan duduk diam, mereka tidak akan putus asa sehingga boleh keluarkan kamu daripada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu, Ta'ala beri amaran. Takhwif dia panggil. Amaran bagi kita. Mana-mana orang ingat, siapa yang murtad keluar daripada agama, yang mahu dia kafir, mati dah keadaan kafir, mereka itulah sia-sia amalan dunia dan akhirat. Amalan Tuhan tak terima semua sekali sebab kufur, dan mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Geran neraka dapat kepada orang yang murtad. Kerana ada mereka yang murtad keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk salah seorang daripada penulis wahyu Nabi yang akhirnya bertaubat kepada Allah selepas daripada pembukaan kota Mekah, namanya tersenarai di dalam orang yang hendak dibunuh, dihukum bunuh kerana murtad. Sepupu Uthman ke siapa dia ni ada kaitan dengan seorang sahabat Nabi, sepupu lah. Lalu sahabat ni bawa jumpa dengan Nabi bahawa dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak masuk Islam. Lalu Allah Taala terima taubat dia, lalu dia masuk Islam, tidak dibunuh. Itu Islam. Kemaafan itu lebih penting daripada hukuman. Wallahu taala alam. Kerana tuan-tuan ada mesyuarat, kita berhenti setakat ni. Saya pun boleh berhenti awal ni nak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung pada akhir bulan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi